Okay, kita faham golongan orang kurang upaya ini terutama dari sudut penglihatan berdepan dengan cabaran. Tapi sekarang cabarannya mungkin sedikit berbeza dengan era pendigitalan ini dan itu yang kita cuba santuni bersama dengan tetamu kita, Rena. Dan kita nak lalukan kehadiran Cik Silaturahim Dahman, merupakan pengerusi Yayasan Orang Buta Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Rahim, 20 tahun dalam dunia pendidikan. Apa khabar Cikgu? Jemput saya ke studio. Ya, terima kasih kan sudi bersama dengan kami, Cikgu Rahim kan. Cikgu, mungkin sebagai permulaannya kalau kita nak kongsikan, tadi dah dikongsikan juga oleh rakan-rakan yang berada di Yayasan Wawasan Orang Buta Malaysia. Melihat kepada cabaran dengan sejajarnya kita bergerak dalam dunia digital ni, Cikgu. Bagaimana sebenarnya ia betul-betul menjadi cabaran bagi golongan orang kurang upaya penglihatan ni, Cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ledakan teknologi membawa dua impak besar kepada golongan OKU, khususnya OKU yang tidak dapat melihat atau sering disebut orang buta lah. Impak yang pertama, ia tidak boleh diguna pakai oleh OKU penglihatan kerana kebanyakan teknologi itu memerlukan penglihatan. Lebih-lebih lagi bila kita bercakap tentang smartphone yang touch screen, yang tidak berbutang lagi, hanya melalui sentuhan. Itu impak yang pertama. Impak yang kedua, wujudnya satu inovasi untuk membuatkan peralatan itu bercakap atau bersuara dengan menggunakan sistem yang dipanggil screen reader atau perisian pembaca skrin. Now, apabila wujudnya perisian pembaca skrin, maka orang-orang yang tidak dapat melihat ini mula mengakses kebanyakan peralatan teknologi ini. Termasuklah personal computers dan lain-lain gadget yang ada di dalam pasaran. Now, the issue sekarang ini ialah tak semua what would you call it, online ataupun digital content itu boleh dibaca oleh perisian yang bersuara ini. Kerana perisian ini atau apa-apa sistem yang membolehkan OKU menggunakan peralatan itu mempunyai limitasi. Mempunyai limitasi atau limitation yang sangat tinggi. Jadi akibat daripada limitasi ini berlakulah keciciran ataupun keterpinggiran di kalangan OKU penglihatan yang tidak dapat pelbagai kemudahan seperti online transaksi ataupun kemudahan e-wallet dan kemudahan-kemudahan lain yang seperti mengisi borang atas talian, membeli barangan atas talian dan apa juga yang memerlukan gadget untuk to perform the task. Dan melihatkan kepada kehidupan kita hari ini, Cikgu, sememangnya teknologi digital ini memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita, menjadi satu keperluan penting. Namun bagaimana sebenarnya dari segi kecaknaan golongan OKU ini sendiri, memandangkan terdapat ada beberapa limitasi yang mungkin menjadi kekangan dalam kalangan OKU. Bagaimana mungkin kesedaran diwujudkan dalam kalangan mereka? Saya berpendapat dan saya percayalah apa juga cabaran yang dihadapi itu boleh diatasi sekiranya ada satu kursus ataupun solution diambil untuk menyelesaikan masalah itu. Kita ambil contoh yang terbaru, pihak Kementerian atau pihak Kebajikan Masyarakat Malaysia ingin memperkenalkan JKM Pay, di mana separuh daripada bantuan kewangan yang diberi kepada golongan OKU ini akan diterjemahkan ke dalam bentuk e-wallet. Jadi kalau bantuan itu 450, separuh dalam bentuk tunai ke dalam akaun, separuh lagi dalam bentuk e-wallet. Jadi mereka perlu membeli barangan dengan menggunakan e-wallet itu di kedai-kedai terpilih yang dilantik oleh pihak yang berkaitan. Jadi kebimbangan kita ialah tak semua OKU itu boleh menggunakan kemudahan e-wallet seperti saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, tak mungkin
kedai-kedai terpilih itu terdapat di semua kawasan. Okey. Yang ketiga, kalau ada pun kedai-kedai panel yang dilantik itu, mungkin persekitarannya tidak mesra OKU. Khususnya seperti pengguna kursi roda yang memerlukan rem untuk jalan naik yang khusus dan laluan yang luas. Begitu Betul. juga orang buta memerlukan kawasan yang longkang ditutup, laluan yang berrailing handrail ataupun lantai yang ada tactile timbul itu untuk membolehkan mereka rasa dengan kaki untuk bergerak. Jadi kita bimbang limitasi yang sedia ada itu menjadi lebih limited apabila wujudnya sistem yang mungkin pada masa ini masih kurang mesra OKU. Jadi perlu ada satu dialog secara komprehensif antara semua pihak yang terlibat, khususnya kumpulan SASA ini OKU, apakah pendekatan terbaik untuk menyelesaikan isu-isu begini. Cikgu, kita faham dan tapi nak kita memang perlu menuju ke arah pendigitalan ini. Ini adalah masa depan, betul. Dan dalam masa sama kita perlu menyantuni juga golongan seperti yang cikgu cakapkan ini. Okey, sekiranya dialog itu boleh diwujudkan, saya faham, saya percaya akan ada jalinan kerjasama ini. Apa sebenarnya yang akan diharapkan, yang diperlukan dalam masa untuk kita seiring ini, cikgu, bersama-sama? Ya, kita semua sependapat yang hala tuju ke arah digitalization. Whether we like it or not, that is the future. Betul. In fact, it has been the trend at the moment. Jadi OKU juga harus bergerak ke hala tuju yang sama. Jadi sekiranya wujudnya dialog, saya rasa mungkin golongan SASA ini, OKU ini akan ada pendapat bagaimana the implementation of that new system can be done tanpa memberi kesan yang negatif kepada mereka. I think it is not about ignoring the new system or ignoring the new idea, the new innovation. It is about how do we make it much more disable friendly. For example, kalau lebih banyak panel boleh dilantik di lebih banyak kawasan, maka penggunaan e-wallet itu will become much more convenient. Isu yang saya dengar dan saya baca sekarang ini, hanya kedai-kedai yang berdaftar dengan Bank Islam yang akan dilantik. Yang pastinya tak semua kedai berdaftar dengan Bank Islam. Jadi apa salahnya kalau lebih banyak kedai panel dilantik walaupun mereka tidak berdaftar dengan Bank Islam. Perlu diperluaskan. Perlu diperluaskan. Dan lagi satunya, kita harus memilih panel-panel yang memang mengambil kira kemesraan OKU persekitarannya tu. Yang mana saya yakin pihak agensi, jabatan dan kementerian yang berkaitan sudah memikirkan semua ini. Mereka sudah memikirkan semasak-masaknya. Cuma mungkin ada perkara-perkara yang terlepas pandang ataupun yang belum mencapai keputusannya lagi. Jadi perlu ada dialog secara terbuka dan lebih transparan untuk membolehkan pihak yang menjadi kumpulan SASA itu memberi suara. Kerana motto atau slogan OKU, nothing about us without us. Tidak ada sesuatu berkenaan dengan OKU tanpa pelibatan OKU. Setuju. Dan kita juga mengharapkan agar apa sahaja perubahan yang berlaku di negara kita ini yang melibatkan soal pendigitalan turut sama melibatkan dari segi kesaksamaan penggunaannya dalam kalangan komuniti OKU sendiri. Dan semuanya perlu mesra OKU. Cikgu Ustaz Rahim Dahman, terima kasih banyak-banyak atas sudi bersama kami. Terima kasih. Nanti insya-Allah akan kita panjangkan lagi perbincangan ini dengan platformnya. Pengurusi Yayasan Orang Buta Malaysia bersama dengan kami dan sangat sigap dan istimewa lah. Terima kasih sekali lagi cikgu. Alhamdulillah.